Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita bertemu lagi khusus untuk kita membincangkan berkenaan dengan fiqhus siyam, iaitu fiqh puasa, soal jawab tentang puasa yang insya-Allah kita akan bincangkan. Lebih kurang dalam 100 persoalan ataupun 100 masalah puasa yang mudah-mudahan dapat kita manfaatkan ya dengan kita mendengar majlis ilmu ini. Sesi yang pertama kali ini insya-Allah kita akan menjawab dalam 10 persoalan ya berkenaan dengan puasa yang insya-Allah akan memberi manfaat dalam kehidupan kita nanti insya-Allah. Jadi yang pertama kita pergi kepada maksud puasa. Puasa itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai saumun ataupun siyamun. Asal perkataan daripada sama yasumu, sauman ataupun siyaman. Kata masdar ataupun terbitannya. Jadi maksud dari segi bahasa, ya, puasa itu adalah al-imsak, iaitu menahan diri. Ya, kita menahan diri daripada apa saja. Kita tidak bercakap contohnya. Ya, contohnya dalam surah Maryam Allah Taala berfirman inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya, ya, yang mana diceritakan Allah Taala berfirman mengesahkan Sayyidatina Maryam menahan diri daripada berkata-kata daripada manusia. Inni nazartu lirrahmani sauma, aku telah bernazar, ya, yakni bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Yang ini berpuasa di sini kata ulama tafsir adalah tidak berbicara, tidak bercakap. Itu juga dipanggil puasa dari segi bahasa, al-imsak. Dari segi syarak pula, ya, dari segi syarak maksudnya imsakun makhsusun biniyatin makhsus, iaitu kita menahan diri secara khusus, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi takrifan puasa dari segi syarak itu kita menahan diri, ya, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, ya, dengan cara ataupun dengan syarat yang tertentu, ya, yang mana mestilah ada niat di malam hari. Yang inilah yang disebutkan sebagai maksud puasa dari segi syarak ataupun dari segi syariat kita, ya, yang kita amal daripada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang sebenarnya yang mesti kita faham daripada ibadah puasa ini? Pertama, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang Allah Ta'ala sendiri perintah di dalam Al-Quran, ya, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa, ya, kama kutiba alaikumusiyam, seperti mana kamu diwajibkan untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan, ya, kepada umat terdahulu. Yang ini umat orang-orang terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Contohnya syariat di zaman Nabi Isa alaihissalam dikatakan, ya, mereka berpuasa selama 50 hari. Sebagai contoh yang lain, Nabi Daud alaihissalam berpuasa Nabi Daud, yakni berpuasa hari ini dia berpuasa, besok dia akan berbuka. Ini contoh, ya, puasa-puasa yang telah dilakukan, ibadah puasa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, ya. Dan juga ada di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mana kaum Bani Israel juga bagi mereka disuruh berpuasa selama 40 hari. Ini antara ibadah-ibadah yang kita panggil langkah ataupun ibadah yang telah tua, yang sangat lama, ya, yang telah dilakukan oleh umat-umat ataupun oleh nabi-nabi terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana dengan berpuasa ini mudah-mudahan akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Baik, jadi biasanya umat Islam ini, ya, dia akan berpuasa, ya, pada bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan inilah diwajibkan berpuasa. Jadi kenapa bulan Ramadan ini diwajibkan berpuasa? Kenapa tidak pada bulan-bulan yang lain? Ini seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita, ya, yang Allah Taala telah firmankan di dalam Al-Quran berkenaan dengan
kewajipan, ya, berkenaan dengan kewajipan berpuasa itu pada bulan Ramadan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, antaranya dalam suratul Baqarah Allah Taala sebut faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kamu melihat, ya, bulan, telah jelas bulan itu, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi tak boleh puasa wajib ini pada bulan lain, mesti pada bulan Ramadan sahaja. Baik, soalan yang kedua, orang selalu tanya pada kita, iaitu apakah maksud bulan Ramadan? Ya. Ramadan ini asal perkataan daripada perkataan Ramda, ya. Atau daripada perkataan Ramda. Itu menurut setengah daripada ulama yang diambil daripada kata-kata para sahabat, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr al-As, ya. Sayyidina Abdullah bin Amr al-As. Sayyidina Abdullah ini anak kepada Sayyidina Amr al-As, yang mana dalam, ya, ucapan beliau mengatakan perkataan Ramadan ini berasal daripada perkataan Ramda, yang mana bererti panas. Sebagian ulama lain mengatakan asalnya daripada perkataan ar-ramdu, ya, ar-ramdu sama, bermaksud bersangatan, panas. Dan orang-orang Arab ini apabila mereka nak menamakan sesuatu, maka mereka akan menamakan sesuai pada bulan tersebut. Dahulu orang-orang Arab berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, dalam keadaan bulan Ramadan ini bulan yang sangat panas. Ya, bulan yang sangat panas. Maka bulan itu dinamakan sebagai bulan Ramadan. Ya, oleh kerana itu, kebiasaan dahulu orang-orang Arab berpuasa di bulan Ramadan itu dalam keadaan musim panas. Kita alhamdulillah di Malaysia ini tidaklah terlalu panas, tidaklah terlalu sejuk, ya. Dan sepatutnya ibadah puasa kita ini lebih lagi berkualiti, ya, lebih lagi memberikan kekuatan untuk kita menambahkan khusyuk dalam ibadah. Seterusnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan panasnya, ya, Ramadan ini maknanya panas, ya, musim yang panas, kerana dapat membakar dosa-dosa, ya, kerana dapat membakar dosa-dosa. Jadi kita berpuasa itu dalam keadaan panas, susah. Bahkan diri kita sendiri pun susah sebab tak makan, sebab tak minum, ya, kita juga menahan syahwat. Maka dengan cara itu Allah SWT membakar dosa-dosa kita. Baik. Kemudian soalan yang ketiga, apakah antara kelebihan dan kemuliaan bulan Ramadan? Jadi kita kena tahu kelebihan ini supaya kita lebih bersemangat dalam ibadah. Ya, kerana bila kita tidak tahu akan kelebihan, terkadang kita meremehkan satu-satu ibadah. Contohnya kita tak tahu kelebihan solat sunat rawatib. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah di masa yang akan datang. Bila kita tak tahu, ya, tentang fadilat solat sunat rawatib, maka kita mudah tinggalkan. Tetapi apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka kita lebih bersemangat untuk kita melaksanakan solat sunat rawatib secara istiqamah. Begitu juga dengan kelebihan di bulan Ramadan. Pertama, disebut bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu segala bulan. Ya, Syahrul Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, dan penghulu bagi segala hari itu adalah hari Jumaat. Penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Maknanya seafdal bulan, ya, maknanya dia punya ketua dia. Maknanya yang paling banyak memberi, bulan yang banyak memberi pahala dan manfaat, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Kemudian antara fadilat bulan Ramadan juga, pada bulan Ramadan khusus Allah Ta'ala menutup pintu-pintu neraka, ya, dan juga membuka pintu-pintu syurga. Sebagai ulama mengatakan hadis ini bermaksud zahir, ya, maknanya zahirnya betul-betul Allah tutup pintu neraka dan juga Allah membuka pintu-pintu syurga. Dan setengah ulama mengatakan antara maksud yang lain, Allah SWT memudahkan jalan kita untuk melakukan kebaikan dengan Allah menutup pintu-pintu neraka dan juga Allah membuka pintu-pintu syurga. Itu antara, ya, kelebihan yang sekurang-kurangnya kita faham. Bulan Ramadan itu adalah Syahrul Barakah, ya, bulan berkat, Syahrul Rahmah, bulan rahmah, dan Syahrul Taubah, bulan untuk kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, bersungguh-sungguh. Antara yang lain, bulan Ramadan merupakan ya, bulan yang Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, yang disebutkan salawatul khams, ya, salawatul khams wal jum'ah ila al jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirati ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ya, yang mana antara solat 5 waktu itu dan antara Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, mukaffirat, iaitu menjadi kafarah ma bainahunna. Ya, di antara bulan itu, maknanya di antara solat dengan solat, di antara Jumaat dengan Jumaat, di antara Ramadan dengan Ramadan, itu menjadi apa? Menjadi mukaffirat, menjadi penghapus dosa. Ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ya, selama di dalam tempoh tersebut kita menjaga daripada melakukan dosa-dosa besar. Maka insya-Allah, maknanya walaupun kita tidak melakukan ibadat, ya, tambahan, kita hanya berpuasa sahaja di bulan Ramadan, itu sudah cukup menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang telah kita lakukan daripada Ramadan yang sebelum ini sehinggalah kepada Ramadan yang akan datang. Ini kelebihan bulan Ramadan yang mesti kita ambil peluang. Ya, dengan datangnya Ramadan kita hargai. Ya, walaupun kita tidak banyak ibadah, tapi kita jaga, insya-Allah dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian antara yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, tadi kelebihan yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa kecil. Kelebihan yang seterusnya, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Antaranya dalam hadis disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebenar-benar dengan beriman dan muhasabah, ihtisaban, dimahisab dirinya, menghitung kesalahan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qama, mendirikan Ramadan. Setengah ulama mengatakan qama Ramadan itu, qiyam Ramadan itu adalah dengan melaksanakan solat sunnah tarawih. Jadi kita ambil peluang. Kita ambil peluang untuk solat sunnah tarawih, baik berjamaah, baik bersendirian. Ya, dan juga kita memperbanyakkan zikir dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita buat, walaupun kita buat mungkin dengan cara yang pendek, 20 rakaat ataupun dengan 8 rakaat lah contohnya, tapi diselangi dengan zikir-zikir, insya-Allah, maka mudah-mudahan akan menyempurnakan pahala tarawih kita, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada persoalan yang keempat. Apakah peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku di bulan Ramadan? Kita lihat daripada sirah Nabi SAW dan juga sirah umat Islam. Antaranya berlaku peperangan Badar Al-Kubra. Ya, berlaku peperangan Badar Al-Kubra pada 17 Ramadan pada tahun yang kedua Hijrah. Seterusnya berlaku peristiwa Fathul Makkah. Ya, berlaku peristiwa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah pada 10 Ramadan di tahun yang ke-8 Hijrah. Sahabat boleh baca kitab Fiqhus Sirah, ya, yang menceritakan secara mudah untuk kita faham tentang sirah Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan antaranya berlaku sebahagian daripada peristiwa peperangan Tabuk, iaitu pada tahun 9 Hijrah. Itu berlaku di sebahagian bulan Ramadan. Kemudian, ya, setelah Fathu Makkah, maka pada bulan Ramadan juga, ya, di tahun yang berikutnya berlaku peluasan kuasa, iaitu peluasan agama Islam ke negara Yaman. Dan juga antara yang lain, dalam riwayat, dalam sirah dikatakan Khalid Al-Walid menghancurkan batu berhala Uzza, ni antara berhala yang terbesar yang ada di Makkah. Kemudian Islamnya Bani Thaqif, ya, dan juga mereka menghancurkan berhala Lata. Selalu kita dengar kan dalam Quran ada sebut Lata wal Uzza, ya, itu dua berhala yang selalu disembah oleh kafir Quraisy yang akhirnya dimusnahkan, iaitu dimusnahkan pada bulan Ramadan. Islamnya Bani Thaqif. Bani Thaqif ini, kalau kita pergi Mekah, kita pergi umrah lah contoh dia, kita akan pergi ke Taif. Jadi Bani Thaqif ni antara yang duduk berhampiran dengan Taif ataupun duduk di Taif itu sendiri, dan mereka telah memeluk Islam,
generasi seterusnya mereka memeluk Islam dan akhirnya mereka lah yang menghapuskan berhala Lata yang mereka sembah. Kemudian berlaku peperangan Ain Jalut. Ini secara ringkas saja. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sirah ataupun dalam sejarah Islam ini. Berlakunya peperangan Ain Jalut, iaitu tentera Mongol. Tentera Mongol yang dahulunya telah merosakkan, telah memerangi kerajaan Abbasiyah, yang mana kita tahu dalam sejarah umat Islam antara yang paling teruk berlaku pada umat Islam dihanyak, dimusnahkan, dibunuh para alim ulama. Kitab-kitab di Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia itu dihapuskan, sehingga sungai Dajlah dan sungai Furat itu hitam airnya kerana kerana banyaknya buku-buku dibuang. Dan pada tahun beberapa tahun berikutnya, tentera Mongol yang dulunya merosakkan kerajaan Abbasiyah akhirnya kalah di bawah tangan seorang sultan, iaitu dipanggil sebagai Sultan Saifuddin Qutus, pada 15 Ramadan tahun 658 Hijrah. Dan kemudian antara yang lain, pembukaan Andalus di bawah kepimpinan Tariq bin Ziyad. Pembukaan Andalus Spanyol pada 28 Ramadan tahun 92 Hijrah. Ini antara peristiwa yang berlaku. Yang mudah-mudahan kita mengambil iktibar bahawa Ramadan itu bukan bulan rehat, tetapi bulan untuk berjihad. Walaupun hari ini kita tidak berjihad dengan senapang, kita tidak berjihad dengan mengangkat senjata, tapi jihad kita adalah menambahkan amal ibadah. Kerana kita sudah berada di akhir zaman, yang zaman ini memerlukan bekal yang amat banyak, yang mudah-mudahan dapat kita manfaatkan Ramadan yang bakal sampai kepada kita nanti, insya-Allah. Soalan yang kelima, bilakah disyariatkan puasa kepada umat Nabi SAW? Kalau kita tadi dah dengar tentang umat terdahulu puasa bagaimana, umat Nabi SAW disyariatkan puasa pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Lebih kurang pada 16 Syaban kalau tak silap saya, pada tahun yang kedua Hijrah. Kemudian soalan yang keenam, apakah ada puasa yang telah disyariatkan kepada rasul-rasul terdahulu? Ini kita dah sebut. Seperti mana yang kita sebut pada muqaddimah, adanya puasa nabi-nabi terdahulu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan, yakni diwajibkan puasa kepada umat sebelum daripada kamu. Jadi ada rasul-rasul terdahulu yang telah mereka menjalani ibadah puasa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik, soalan yang ketujuh, adakah Nabi SAW melakukan ibadat puasa ini sebelum datangnya Ramadan? Adakah Nabi buat? Jadi dalam riwayat dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum difardukan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah biasa dah. Nabi dah biasa, Nabi dah wajibkan diri Nabi untuk berpuasa pada ayyamul bayad atau ayyamul bid, iaitu puasa pada hari-hari putih, puasa pada pertengahan bulan, iaitu pada 13, 14 dan 15 setiap bulan qamariyah. Contohnya bulan Muharram, contohnya bulan Safar, contohnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka Nabi SAW dah membiasakan diri untuk Nabi berpuasa. Untuk Nabi berpuasa pada hari-hari putih tiap-tiap bulan Qamariyah ataupun tiap-tiap bulan Hijrah. Kemudian kita lihat soalan yang seterusnya, ada berapa pembahagian puasa? Ada berapa pembahagian puasa? Jadi puasa ini ada beberapa jenis. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunat, ada puasa yang haram, dan juga ada puasa yang makruh. Tak boleh puasa. Wajib puasa ni secara asasnya kita tahu ada lebih kurang 6 kalau disebutkan oleh ulama-ulama fiqh. 6 puasa wajib. Pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Yang ketiga puasa nazar. Yang keempat puasa kafarah. Yang kelima adalah
puasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, puasa untuk membayar denda. Puasa untuk membayar denda haji. Ya. Itu puasanya. Dan juga yang keenam adalah berpuasa yang diperintahkan oleh kerajaan. Contohnya kerajaan suruh kita untuk solat istisqa. Ini dipanggil sebagai puasa sebelum solat sunat istisqa. Maka disunahkan berpuasa 3 hari. Disunahkan berpuasa selama 3 hari. Dan contohlah kerajaan kata wajib puasa semua. Rakyat-rakyat Malaysia wajib puasa. Maka kita kena puasa. Maka dia termasuk dalam puasa yang wajib. Jadi ada lebih kurang 6 puasa yang wajib. Kemudian puasa sunnah banyak. Puasa sunnah ni sangatlah banyak. Ya, contohnya puasa 6 Syawal, ya, kemudian ada puasa sunat Ashura, contoh dia Tasu'a, contohnya. Ini puasa-puasa sunnah. Dan tuan-tuan puasa Isnin dan Khamis, ini juga puasa sunnah. Ya. Kemudian contoh yang lain, puasa yang diharamkan. Contohnya kita rajin sangat puasa, tiba-tiba Aidil Adha, Aidil Fitri pun kita nak puasa. Maka dia tak jadi puasa. Diharamkan berpuasa dan dianggap melanggar syariat Islam kerana tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Dan juga makruh berpuasa seperti mana berpuasa tunggal. Contohnya mengkhususkan hari Jumaat sahaja untuk kita berpuasa. Jadi di mana pada hari itu mungkin tidak ada mana-mana yang hari-hari yang munasabah di dalam hari kebesaran Islam. Contohnya hari Jumaat itu tak ada apa-apa, saja kita puasa contohnya. Secara tunggal, maka ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Soalan seterusnya, siapa yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Ya, diwajibkan bagi setiap orang Islam. Ini antara wajib puasa. Ya, siapa yang wajib? Pertama, orang Islam. Dan syaratnya orang Islam itu mesti ada akal, mestinya baligh. Ya. Adapun bagi kanak-kanak, ya, itu tidaklah wajib bagi mereka selagi mana mereka belum baligh, tetapi menjadi suatu keperluan kepada ibu bapa untuk mendidik anak berpuasa daripada awal. Dah boleh dah berpuasa daripada umur 7 tahun, ya, sehinggalah mereka baligh, ya, tak kisahlah nak puasa setengah hari ke, kita didik daripada awal, ya. Dan kalau mereka berpuasa penuh dengan niatnya, puasa wajib ni niat nanti di malam hari insya-Allah kita akan bincangkan. Jadi mereka pun berniat, ya, dan mereka berpuasa contohnya kanak-kanak, maka puasa mereka adalah sah. Ya, puasa mereka adalah sah. Dan juga yang lain, bila kata berakal, maka orang gila tidak wajib berpuasa. Ya, orang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang terakhir, soalan yang ke-10, ya, boleh tak Ustaz terangkan tentang darjat orang yang berpuasa? Kita rujuk kepada kalam Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya, disebutkan puasa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama yang dipanggil sebagai puasa orang awam. Ya, puasa orang awam ni apa dia? Iaitu puasa dengan meninggalkan lapar dan dahaga. Maksudnya puasa meninggalkan syahwat, meninggalkan makan minum, meninggalkan syahwat ini pada kemaluan. Ini puasa orang awam, inilah puasa yang paling rendah. Maksud awam di sini adalah bukan orang awam di luar tu, ya. Maksud awam dalam fiqh ni maksudnya kebanyakan manusia melakukan sedemikian, ya, puasanya, maka puasa itu masih lagi di peringkat yang awam, di peringkat biasa, ya. Yang kedua adalah puasa yang khusus. Khusus ini yakni mereka yang telah mempelajari, ya, pelajaran puasa. Kita buat kuliah ni adalah untuk mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita pergi kepada puasa yang khusus, supaya kualiti puasa kita lebih baik, ya, iaitu kita puasa bukan sahaja syahwat kita, bahkan kita menahan diri kita, menahan telinga kita, pendengaran, lidah daripada terlibat dengan maksiat. Maka naik kepada maqam ataupun naik kepada peringkat puasa yang khusus. Dan yang lebih bagus lagi, kata Imam Ghazali rahimahullah, puasa khususul khusus, iaitu puasa yang sangat khusus, yang paling khusus. Inilah maksud puasa, hakikat puasa yang sebenar-benarnya, iaitu puasa hati. Puasa hati ni orang tak nampak. Sebab itu berjayanya seseorang dalam berpuasa, ya, la'allakum tattaqun,
Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan di hujung ayat, dengan berpuasa mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekiranya puasa kita sampai kepada peringkat ini, ya, sampai kepada peringkat puasa hati, maknanya hati kita ini sudah tawar dengan dunia, maka alhamdulillah. Ya, bermaksud ya, insya-Allah kita sudah berjaya mendidik diri kita, ya, maknanya tidak ada hati kita ini bukan kita buang dunia, tetapi kita dapat, hati kita dapat menguruskan dunia dengan baik. Ya, hati kita dapat tenang dengan dunia ini. Kita anggap dunia ni walaupun ada ke tak ada, tetap sama. Jadinya dengan berpuasa hati ini, maka inilah hasil yang paling besar yang kita dapat daripada hakikat ibadah puasa itu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita akan sambung di sesi yang lain. 10 lagi soalan, 10 lagi permasalahan puasa yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah. Sekali itu yang baik daripada Allah, kurang lemah hina kekurangan di saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.